Hari ini saya akan bercakap sedikit tentang isu-isu semasa yang dibangkitkan berkenaan dengan tabung haji. Banyaklah yang dibangkitkan dari sudut isu-isu yang sebahagian besar daripada isu yang dibangkitkan itu lebih bermotifkan politik daripada melihat kebenaran dan juga apakah isu sebenar yang telah dilakukan semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, dan khusus saya selaku menteri yang bertanggungjawab menjalankan usaha-usaha untuk menyelamatkan tabung haji. Kita mula dahulu. Tabung haji ini sangat-sangat hampir dengan umat Islam. Kalau kita mengimbau sedikit, saya ambil masa untuk melihat sejarah tabung haji. Ia sudah bermula dengan idea yang dilontarkan oleh Profesor Diraja Engku Aziz yang pada tahun 1959 melontarkan satu bentuk bagaimana tabung untuk jemaah haji melaksanakan ibadat haji. Kemudian idea itu dikembangkan pada tahun 1963. Ia diambil tanggungjawab itu oleh Kementerian Luar Bandar, Pembangunan Luar Bandar pada tahun 1963 dengan mewujudkan Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji atau PWSB. Kemudian dari situ dia terus berkembang. Alhamdulillah, tahun 69 lahirnya apa yang dulu dikenali sebagai Lembaga Urusan Tabung Haji ataupun LUTH. Pada tahun 1995 ia berkembang menjadi satu identiti yang dipandu oleh akta yang kemudian dibuat pada tahun 1995, dikenali dengan Akta Tabung Haji, supaya dana besar yang disimpan dan pendeposit akan diberikan jaminan, dan juga mereka akan mendapat pandu atau mereka dipandu dengan satu akta tabung haji ini yang akan memastikan apa jua bentuk pelaburan, pentadbiran, dan lebih penting teras, iaitu kepada kebajikan jemaah haji akan dapat dilakukan dengan tanggungjawab dan dengan amanah. Demikian kalau boleh kita ambil sedikit tadi. Hinggalah hari ini kita kenal sebagai tabung haji, atau ringkasnya Lembaga Tabung Haji ini dengan TH. Baik, saya akan ambil lagi satu perkara yang pada kita membicarakan soal tabung haji ini, kita melihat kepentingan siapa dan apa yang kita sedang jaga ini. Sebab ini adalah satu fakta yang bukan soal pengurusan tabung haji, tetapi sekadar kita memegang amanah untuk mentadbir dan mengurus yang lebih besar. Izinkan saya untuk memberi beberapa fakta di sini. Dalam usaha pemulihan yang kami lakukan, ada lebih kurang 4 perkara yang kami melihat sebagai kepentingan utama, di mana jikalau tidak dijaga, maka ia menjejaskan satu tabung identiti umat Islam yang begitu besar dan amat bermakna di dalam umat Islam di Malaysia. Saya bercakap tentang keutamaan pendeposit. 9 juta pendeposit ada di dalam tabung haji, dan semuanya adalah orang Islam. Kalau dibuat perbandingan dari segi bilangan umat Islam di Malaysia, tidak keterlaluan jika dikatakan 9 juta itu mewakili hampir setengah daripada populasi umat Islam di Malaysia. Sangat besar. Dan yang kedua, nilai yang disimpan deposit di dalam tabung haji itu secara keseluruhannya adalah 70 bilion ringgit Malaysia. Ini satu amount yang besar yang kita kena jaga dengan amanah supaya tidak berlaku apa-apa
kecurangan, apa-apa salah guna kuasa, dan apa-apa kepentingan individu yang diberi amanah untuk jaga tabung haji. Alhamdulillah, setiap tahun kota haji yang kalau diambil terkini, satu kepentingan yang perlu dijaga ialah 30,000 jemaah haji. 30,000 jemaah haji yang diberikan amanah kepada lembaga atau urusan tabung haji, lembaga tabung haji ini untuk jaga semua tempat mereka, makan mereka, keselamatan mereka, pengangkutan mereka, kebajikan mereka. Bukan sedikit nak menjaga atau nak menguruskan 30,000 jemaah. Dan itulah kota yang kita dapat, sehingga Alhamdulillah semasa saya menjadi menteri, kita telah membuat penambahan kepada 31,600. Tetapi yang penting, macam manakah kebajikan mereka hendak dijaga sepanjang keberadaan mereka di Tanah Suci Mekah dan Madinah, serta masyair yang mereka lalui di Mina, Muzdalifah dan Arafah. Terakhirnya, kita dalam membicarakan tentang tabung haji ini, kita jangan lupa bahawa dengan keseluruhan cawangan-cawangan yang ada di seluruh negara serta pegawai-pegawai yang berdedikasi untuk memastikan semua perkara-perkara di atas itu dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk keputusan-keputusan untuk membuat apa juga pelaburan, sama ada membeli aset ataupun yang melibatkan saham-saham. Ini adalah merupakan satu kepentingan yang perlu kita jaga, kerana bila pentadbiran yang melibatkan bilangan 70 bilion nilai ringgit Malaysia deposit ini dan kepentingan 9 juta para pendeposit, bayangkan jikalau pentadbiran tidak benar-benar berhemah, beramanah, bertanggungjawab, maka ini akan menyebabkan satu kesan secara rantaian terhadap apa yang saya sebut keutamaan tadi, dan lebih besar akan melibatkan satu panik sistemik kepada keseluruhan pasaran dan juga kepentingan perniagaan di luar sana. Jadi, buat kali ini saya hanya menjelaskan begitulah besarnya tanggungjawab ini yang kita dengan penuh rasa insaf melihat, dan saya akan kongsi dengan para penonton dan pendengar sekalian apakah yang akan berlaku jikalau kita tidak mengambil apa-apa tindakan untuk pemulihan setelah saya mengambil alih pada tahun 2018. Sekian, terima kasih kerana mendengar penjelasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.